Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya kongsikanlah sedikit kisah saya dalam dunia alam Melayu, dalam dunia persilatan, sehinggalah saya mengenali kuda. Ya, InsyaAllah dalam perjalanan saya alam Melayu, saya bermula daripada tahun 95. Saya mengenali seorang guru yang cukup hebat di hati saya, iaitu Pak Ngah Izhar Abdul Wahab, atau lebih dikenali dengan Pak Ngah. Pak Ngah ni orang kecil besar, tua muda panggil dia Pak Ngah. Kami anak-anak murid dia ni pun panggil dia Pak Ngah. Tetapi kita menghormati dia sebagai seorang guru yang sangat-sangat luar biasa. Perkenalan saya sebagai murid. Saya sebagai murid dengan Pak Ngah Izhar ni sejak tahun 1995 saya bergelanggang di rumahnya. Rumahnya ni kita biasalah kan, gelanggang awam, gelanggang persilatan di kampung ni. Kita berlatihnya di atas batu kawi, pasir dan sebagainya. Jadi permulaan saya kali pertama saya hadir latihan. Permulaan tu kita ni budak-budak lagi. Kanak-kanak di era zaman kanak-kanak ni. Latihan pertama kita nak pergi ni, cukup kita rasa takut. Kita rasa bimbang, kita fikir Allah, takutnya ni kan guru. Nak pergi kelas tuition yang baru kali pertama kita pergi pun kita rasa takut. Apatah lagi kita nak pergi belajar menuntut silat. Kita dah nampak gambaran kita, guru kita mesti garang ni kan. Guru kita mesti garang. Guru silat kan, mesti garang. Tapi alhamdulillah, bila saya sampai rumahnya kali pertama, saya disambut baik. Pak Ngah seperti Pak Ngah. Pak Ngah seperti mana Pak Ngah yang lain, mempunyai kasih sayang yang sangat kuat. Dia sayangkan pada anak-anak bangsa, sayangkan pada orang kata anak-anak kecil yang berminat dengan silat. Jadi di situlah saya, orang kata, hati saya ni pada ketika itu sangat besar. Saya rasa saya diterima oleh guru saya Pak Ngah Izhar untuk menjadi muridnya. Saya sangat rasa bersyukur. Sehingga kan saya balik daripada rumahnya, saya balik daripada gelanggang, saya nak tunggu latihan seterusnya, saya tak boleh tidur, saya tak lena tidur. Saya sampai tahap kalau orang tu nak tunggu keesokan hari latihannya tu, sampai memang saya tak tunggu. Saya tak tidur lah. Saya tak tidur. Bila mana saya dapat baju silat, saya tengok baju silat ni. Kalau tak tengok baju silat tak boleh nak lena. Saya punya tahap ni, saya nak tidur kena gantung baju silat, tengok baju silat baru boleh tidur. Jadi punyalah minatnya silat. Ketika tu ni memang kita kata gila bersilat lah. Saya bersilat di gelanggang, tak cukup seminggu sekali. Saya bersilat di rumah hari-hari, tiap-tiap malam. Sehinggalah saya minta guru saya nak datang lebih kerap daripada latihan mingguan. Jadi perjalanan saya dengan Pak Ngah Izhar ni seperti anak dengan ayah. Lebih daripada perasaan seorang guru. Jadinya kasih sayang kami itu daripada awal, hampir 25 tahun saya bersama dia sehingga hari ini. Jadinya saya dilatih dalam seni silat. Saya kenal alam Melayu, saya kenal seni silat, saya kenal seni tempur. Badan saya dilatih, diasak, dipasak dengan Pak Ngah Izhar. Perjalanan saya ni, sehinggalah saya ditawarkan menjalani latihan di Melayu Sukan Negeri. Bila menjalani latihan di Melayu Sukan Negeri, saya latih dengan asas seni yang diturunkan oleh Pak Ngah Izhar tadi. Sehinggalah kemenangan demi kemenangan dalam Malaysia. Ketika itu tak ada siapa boleh tewaskan saya dalam Malaysia. Ditawarkan untuk menjadi atlet negara. Pada tahun 2008, di situlah awal mula saya menjejakkan kaki di Bukit Jalil apabila saya menerima tawaran untuk mewakili Malaysia. 2008, tahun pertama saya dibawa keluar ke luar negara, kali pertama dengan silat di keluar negara. Negara pertama yang saya pergi adalah Paris. Di situlah pengalaman pertama. Kenangan manis saya tu. Dia awalnya penerimaan saya tu kenangan pahit. Sebab apa? Sebab itulah kali pertama saya rasa tangan penumbuk
orang bangsa luar, bangsa-bangsa asing. Di situlah kali pertama saya kenal, saya sambut tendangan orang daripada kulit putih, orang bangsa negro dan sebagainya. Kekuatan mereka, jiwa mereka ni lain. Dekat situ kali pertama ni kita tewas. Penyertaan kali pertama saya tewas. Saya balik dengan semangat yang saya bawa. Kekalahan tu tadi menjadi satu azimat. Saya bangkit terus ke hadapan. Saya bangkit, saya latihan. Jadi kisah orang kata apa? Kita berlatih silat ni daripada kecil ni. Daripada awal dengan Pak Ngazhar tu tadi, daripada Pak Ngazhar tu tadi pun, kita ni bila kita sakit, Pak Ngah ada ubat, ada minyak. Dan kita sendiri pun sebagai murid dia ni, saya sendiri pengalaman saya bersama Pak Ngah 25 tahun, saya pernah membantu dia untuk tanak minyak sendiri. Kami tak pakai, kami tak beli minyak. Pak Ngazhar tak beli minyak. Dia adakan minyak. Jadi kalau kami lebam, sakit dan sebagainya, dari situlah rawatan yang kami buat. Jadi bila kita di Kemajusukan Negara pun kurang lebihnya gitulah. Kadang bekalan-bekalan ilmu daripada guru kita itulah kita bawa. Latihan yang agresif, yang sangat orang kata apa, memerlukan komitmen latihan yang tinggi. Jadi tentunya kita akan rasa sakit badan dan sebagainya. Jadi petua-petua guru tadi banyak memberi manfaat pada saya. Sehinggalah banyak pencapaian daripada 2008 sampai 2015 akhir karier saya. Daripada 2008 sudah bila kita dah pernah pegang kejuaraan besar, kita dah pernah pegang pingat emas. Di Belgium saja 3 kali pingat emas, di Netherlands pernah, kemudian kita pernah pergi di Singapura, di Vietnam, di Thailand, di Myanmar, SEA Games Myanmar, kita pernah mewakili Malaysia dalam kejuaraan SEA Games dan World Champ. Jadi alhamdulillah tamat karier sebagai seorang atlet pencak silat pada tahun 2015. Karier minat saya dalam sukan ekstrim tak terhenti di situ tuan-tuan. Saya balik ke kampung saya Batu Kurau. Dalam kepala saya, hati saya ni sangat-sangat kita mencontohi, selain daripada guru, idola kita adalah baginda Rasulullah SAW. Kita semua sedia maklum yang Rasulullah menyarankan kita untuk riadah, ada 4 jenis riadah. Seni bertahankan diri, bergusti, memanah, berenang dan juga berkuda. Jadi tuan-tuan, saya pergi cari. Saya waktu tu nak cari kuda susah kan. Tapi saya dapat guru saya guru memanah tradisional ni. Saya kenal dengan seorang guru silat juga. Dari mana? Cikgu Anwar namanya, di Teluk Intan. Jadi saya telefon dia. Cikgu, minta nasihat sikit, saya nak main manah. Minta ilmu sikit diturunkan. Macam mana nak manah, macam mana nak beli alatan manah dan sebagainya. Alhamdulillah 3 tahun saya dalam pencarian dan latihan dalam sukan memanah tradisional statik. Alhamdulillah tahun ketiga, atas prestasi yang cemerlang, orang kata apa, hasil panahan yang bagus, ditawarkan untuk mewakili Malaysia sekali lagi. Selepas 3 tahun mewakili Malaysia sekali lagi dalam dunia panahan tradisional, ditawarkan ke China pada tahun 2017. Okey. Jadi selesai iaitu saya tak tunggu lama. Saya terus, hati saya kuat untuk menguasai ilmu berkuda ni. Jadi dalam Malaysia ni ramai, saya rasa semua orang kenal guru saya adalah Akmal Dahlan. Akmal Dahlan ni dia buka satu ladang alam warisan di Negeri Sembilan, Seri Menanti. Jadi kat sana saya serah diri saya kat dia. Saya turun pergi ke ladang warisan, saya serah diri. Saya minta izin sebagai nak menjadi seorang murid dan berlaku akad penerimaan saya sebagai murid dan dia guru. Saya dilanyak, saya dihenyak, saya orang kata apa, dipasak dengan ilmu-ilmu seni memanah dan berkuda. Kenapa orang-orang tanya saya belajar kuda dihanyak, dipasak dan sebagainya? Kerana tuan-tuan, seni memanah berkuda ini adalah datangnya asal usulnya daripada seni-seni pertempuran, seni-seni peperangan. Dan sekarang ni dijadikan sukan. Jadi tidak boleh tidak kita, orang kata apa, latihannya berbentuk warrior style. Jadi kenal dengan jiwa saya, walaupun susah, walaupun benda ni sangat ekstrim, walaupun sangat orang kata apa luar biasa, dan menanggung risiko. Kalau pesan guru saya, Wan, kau duduk atas kuda, kau sebelah kau kematian je kau. Kau tak buat betul, kau tak fokus, kau tak dengar cakap aku, arahan aku,
mati sebelah kau hewan. Jadi dia mendidik hati saya, fokus saya kan. Telinga ni memang saya cam suara saya ni. Suara guru saya. Guru saya berbisik pun saya kenal tu guru saya suara tu. Kan? Jadi sampai tahap tu, kita punya fokus dengan suara tadi, kita bergantung harap kepada guru tadi. Jadi dengan berkuda ni, bila kita pacu kuda, guru kita bercakap, memang kita sangat-sangat kita boleh ikut. Kenapa? Kerana kita tahu pesan dia tadi, Wan, kematian sebelah kau. Tapi ingat, Wan, bila kau dah lafaz, kau buat memanah ni, kau naik kuda ni kerana Nabi, kau nak buat kerana mencontohkan Nabi, kau nak buat, kau ikut Nabi. Nabi dulu pernah buat, kau mati, kau pun mati yang tidak sia-sia. Jadi saya kata, kalau betul aku nak kuasai ini kerana Nabi, saya tak takut mati dengan berkuda. Jadi saya pacu kuda, saya tak ada masalah. Kau saya nak lanyak saya ke, guru saya nak lanyak saya. Itulah jiwa saya. Jadi perjalanan saya dalam hampir 25 tahun lebih dalam dunia seni pertempuran, dalam dunia seni sukan combat. Okey. Jadi bila kita dengan guru saya Kamal Dahlan, dia menceritakan tentang kebaikan-kebaikan kuda, kehebatan-kehebatan kuda, kesetiaan kuda. Orang kata apa? Menghormati dan kasih sayang, kesetiaan yang kita bagi pada kuda dan apa kuda balas pada kita. Macam tu kita akan rasa. Jadi benda ni jadi satu azimat. Dan kita rasa keyakinan penuh kuda ni sangat luar biasa. Guru saya Kamal Dahlan selalu bercakap tentang kuda adalah haiwan kecintaan baginda Rasulullah SAW. Semua haiwan-haiwan yang ada, baginda paling sayang adalah kuda. Kenapa kuda? Tuan-tuan, bila mana Nabi ini berkata begitu, bermakna Nabi ni apa saja tindak balas, apa saja kelakuan dia, apa yang dia buat, apa yang dia fikir, apa yang dia lafaz, semua adalah kebaikan. Jadi tuan-tuan, tak perlu kita petikai apa bahaya naik kuda apa semua. Come on, dia kata naik kuda jangan fikirkan tentang bahaya ni di mana-mana. Tapi kebaikan yang kita nak adalah di dalam ni banyak 1001 kerasaan. Jadi saya cari gali kerasaan itu. Apa yang dikatakan kehebatan ni. Jadi saya terjun dalam dunia berkuda. Saya rasa sifat orang kata kehambaan, tetapi perlu berada dalam keadaan yang tegas. Kasih sayang perlu berada dalam keadaan tegas. Maknanya kita dalam dunia berkuda ni kena ada sifat kehambaan, kena ada sifat kasih sayang yang kuat, tetapi di dalamnya itu ada satu kecergasan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Jadi kuda saya sangat kagum. Apabila Nabi kata kuda ni adalah kebaikan, kita memang pegang. Sebab Nabi lafaz, dia kata, Nabi ada sabda Nabi, di umur kuda terikat kebaikan sehingga kiamat. Apabila itu kita dengar, guru kita sebut macam tu, kita pegang. Kerana kebaikan tu bukan sahaja dari segi zahir, mana dari segi batin, dari segi orang kata apa, rohani. Batin ni jangan salah faham macam ilmu kebatinan silat tu pula. Jadi batin ni ilmu rohani, ilmu orang kata semangat diri, untuk keluarkan semangat cintakan pada Nabi, cintakan pada agama. Ini sangat penting. Jadi kuda memberi kebaikan sehingga kiamat. Jadi hari ni kuda masih lagi bermanfaat pada manusia. Sebab tu kita kata dalam kajian sains sendiri pun, bentuk gerakan kuda, ketika kita memacu kuda, gerakan kuda ni dapat menggerakkan tulang belakang. Sistem tulang belakang ni dapat digerakkan dan dapat melatih secara tak langsung gerakan yang dialunkan daripada bentuk larian kuda, dapat menguatkan otot-otot halus di dalam tulang belakang tu. Dia dapat memegang tulang belakang lebih kuat. Sebab tu kita ada treatment orang sakit belakang, sakit tulang belakang kan. Duduk atas kuda, selalu treatment dengan kuda berjalan, lenggokkan kuda itu dapat merawat tulang belakang, dapat merawat sakit pinggang. Jadi benda ni kita bila kita tengok mesin, alatan manusia tak dapat buat dengan se-perfect kuda itu berlari. Macam mana gerakan kuda tadi, kita manusia masih lagi gagal untuk buat. Jadi saya kata terbukti, bermakna kata-kata Nabi, kata-kata guru saya itu terbukti. Memang kuda luar biasa, tuan. Kenapa luar biasa? Dia
dia bersama-sama Nabi dalam satu pertempuran untuk menegakkan Islam, untuk sampaikan kepada kita pada hari ini. Islam itu sampai pada kita hari ini, jasa kuda bersama-sama Nabi dan para sahabat. Jadi kuda bukan satu perkara yang kita boleh remehkan, kita boleh endahkan. Jadi perjalanan kita hari ini daripada awal sehinggalah hari ini, saya bermula dengan seni persilatan, saya kenal alam Melayu, saya kenal apa semua. Saya bersama-sama guru, saya pernah membantu guru saya untuk tanak minyak, hasilkan minyak dan sebagainya. Sehingga hari ini apabila saya nampak kuda ini sangat bermanfaat, saya cuba berbincang, saya cuba bersembang dengan guru saya. Dia kata kuda ni memang bagus, memang sangat berkhasiat kerana kegagahan otot kuda, kerana kegagahan sendi kuda, sifat kuda jantan ni tadi, minyak yang kita hasilkan dia lebih luar biasa daripada haiwan yang lain. Cuma guru saya tak buat kuda kerana susah nak dapatkan kuda. Jadi hari ini saya tak rasa susah. Sebab apa? Sebab kita adalah ahli dalam seni berkuda. Kita adalah ahli dalam seni berkuda. Kita ada ladang kuda, kita boleh ternak kuda. Jadi saya kata, guru kalau kata kita buat kuda, macam mana guru? Kan? Macam mana Pak Ngah? Minyak kuda. Ini elok sangat. Kita nak buat bukan nak buat jual. Tetapi kita nak sampaikan manfaat. Oleh kerana tu, kita nak sampaikan manfaat. Saya kata, baik, saya balik, saya cari fikir. Sampailah hasrat, sampailah saya dapat kejayaan pingat emas pada World Horseback Archery Korea 2019. Di situ saya balik dengan kejayaan juara dunia memanah berkuda. Bila kita balik, saya hasrat saya nak buka satu pusat akademi, satu akademi, satu center training yang mana pusat latihan seni bela diri berkuda. Kenapa timbul idea seni bela diri berkuda? Kerana pengalaman saya dalam berkuda di luar, saya tengok di luar negara ada banyak, dan dia orang mempersiapkan satu kawasan training center yang lengkap dengan fasiliti berkudanya, dan juga dari segi sudut martial art pun dia ada satu center training yang cukup lengkap. Dan di Malaysia ni kurang. Jadi oleh kerana pengalaman saya di luar sana, saya rasa saya balik, saya kena buat benda ni. Kerana memikirkan tentang anak bangsa kita yang tak ada hala tuju hari ini, yang tak ada satu sukan yang boleh membentuk sasiah diri, yang boleh membentuk jati diri. Saya kata saya perlu balik ke kampung, saya Batu Kurau, saya berada di Batu Kurau Perak. Saya perlu ada satu training center yang lengkap. Jadi saya kata saya perlu satu dana yang besar. Jadi satu dana yang besar macam mana? Saya bincang dengan guru saya, Pak Ngah pernah sebut kuda kalau kita dapat hasilkan cantik, dia satu khasiat minyak kuda yang cukup luar biasa. Jadi saya cuba, selain daripada kita nak hasilkan minyak yang berkualiti, kerana minyak berkualiti tuan-tuan, saya dalam dunia silat, dalam dunia dari start awal, kita mencari minyak kuda ni, saya cari panjang juga perjalanan. Saya cari tak jumpa satu minyak kuda yang betul-betul asli, yang betul-betul berkualiti. Yang menggunakan penjenamaan kuda, kita tak tahu adakah benar kuda di dalamnya, adakah benar khasiat kuda di dalam tu. Jadi, dan kita nak beli pun, kita nak cari pun susah. Jadi sepanjang perjalanan saya ni, kita tahu, satu, guru saya ada ilmu untuk menghasilkan minyak. Kedua, guru saya selalu bagi tahu kuda ni sangat bermanfaat pada manusia. Jadi kita nak membantu orang-orang di luar sana, nak membantu kita pun nak mengamalkan dan nak membantu orang di luar sana. Bila kita menjalani latihan, hari ini pun kita didik anak-anak bangsa kita di sini untuk menjalani latihan. Latihan itu kita buat latihan keras. Bila latihan keras, kalau guru saya boleh ubatkan saya waktu saya bergelanggang di tempat dia, tapi hari ini andai kata pelajar-pelajar saya jatuh kuda, tergeliat, kita belajar silat, budak kita lebam, sakit sendi, saya tak boleh rawat. Jadi tak jadilah, belum sampai tahap saya sebagai guru. Jadi oleh kerana guru saya dengan saya ni dah macam ayah dengan anak, jadi dia kata perlu dia kongsikan. Orang kata perlu dia perturunkan, ilmu petua untuk menghasilkan minyak. Untuk menghasilkan minyak, ilmu petua sejak tahun 1976.
guru saya mewarisi. Jadi hari ini guru saya sampaikan pada saya, alhamdulillah saya bawa keilmuan 76 ilmu daripada guru saya. Hari ini saya nak menyampaikan kebaikan kuda kepada semua kenalan-kenalan, pada semua orang-orang yang memerlukan minyak ini. Kadang-kadang mak ayah kita sakit, kita nak bantu macam mana, kan? Kadang-kadang kita sendiri sakit, tak tahu nak bubuh ubat apa, kan? Jadi anak-anak buah saya sendiri kalau sakit, apa yang kita nak buat? Jadi kita ambil kuda, kita cuba hasilkan minyak kuda. Dan ada kriteria-kriteria kuda yang kita ambil. Kita tak main ambil saja, tuan. Kalau cerita pasal sayang kuda ni, kalau kita kata kenapa pakai kuda, sayang kuda sembelih, tuan-tuan, kita ada kriteria yang kita pilih. Ada kriteria kuda yang kita pilih. Pertama kita ambil kuda jantan yang sangat gagah. Kedua, kita ambil kuda, ciri-cirinya kuda-kuda yang sangat garang, yang tak ada kasih sayang pada kita. Kenapa? Kita bela, sistem yang kita bela, kita ternak cara lembu. Kita ternak cara, kita pendek cerita, senang cerita, kita ternak cara lembu. Cara kuda yang memang untuk dimakan. Kerana kuda ni sebahagiannya untuk ditunggang dan sebahagiannya untuk jadi makanan pada manusia. Ini Nabi sebut. Jadi kita bela yang untuk ditunggang, kita bela khas khusus dengan kasih sayang, dengan latihan-latihan untuk, dan kita sekolahkan kuda ni. Dan satu lagi part, kita ternak kuda dengan cara untuk kita makan daging dan untuk kita proseskan sekian. Jadi tak jadi timbul kita kata kesian pada kuda dan sebagainya. Dan benda tu tak jadi timbul. Kita sendiri kita jaga dari segi tu. Jadi kuda yang kita pilih bukan kuda X-ray, bukan kuda yang condemn, bukan kuda sakit, bukan kuda yang ni. Kita ambil kuda memang sihat. Jadi tuan-tuan, mana ni jangan risau. Kuda yang kita pilih memang sifat kuda yang sesuai untuk dijadikan minyak, dan kegagahan yang ada pada dia dapat kita tarik menjadikan dia satu parti minyak asli kuda yang sangat hebat, tuan-tuan. InsyaAllah. Ya. Dan itu tadi saya rangkum oleh semua perjalanan saya sampai 25 tahun. Apa yang saya lalu dalam negara, luar negara, saya balik ke kampung, tuan-tuan. Saya nak bentuk satu generasi anak bangsa Melayu yang baru, yang ada jiwa besar, yang boleh ke pentas dunia, insya-Allah. Saya minta jasa baik tuan-tuan untuk menyokong sama-sama menyokong produk kami di bawah nama Panglima Oil, untuk kita bangkitkan kembali kekuatan, dan kesihatan kita, keluarga, bangsa dan negara, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.